Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan memperincikan isi kandungan kitab Taurat yang terdiri daripada pelbagai syariat, pelbagai hukum hakam yang mana kita telah sentuh pada hari yang sebelumnya, yang mana kita telah mengetahui ada 6 hukum hakam yang terkandung dalam kitab Taurat, seperti mana yang Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 83 sehingga 85, yang mana kita baru baca pada ayat yang ke-83. Jadi tuan-tuan boleh tengok pada nota rujukan. Cuma saya mohon maaf kerana muka suratnya tidak ada. Jadi tuan-tuan kena tulis secara manual. Tengok bawah tajuk hukum hakam. Okey, hukum hakam yang kita telah pelajari pada hari sebelumnya, ayat 83 ada 5 hukum Jumpa kan? Tuan-tuan jumpa ayat dia? Okey, iaitu dalam kitab Taurat, hukum yang pertama adalah tidak mensyirikkan Allah, tidak menyembah sesuatu daripada Allah. Itulah la ta'budu na illallah. Yang kedua, Allah perintahkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada kaum kerabat, anak yatim dan juga orang miskin. Hukum yang keempat dalam kitab Taurat, Allah memerintahkan Bani Israel supaya mereka berkata yang baik-baik kepada manusia. Yang kelima adalah wa aqimus salah, mendirikan salat. Dan yang keenam adalah wa atuz zakah, iaitu menunaikan zakat. Okey. Kelima, keenam, enam hukum ini, adakah Bani Israel, iaitu nenek moyang orang Yahudi itu, mereka tunaikan? Ayat 83 tu Allah ada memberikan jawapan. Ayat dia Allah mengatakan dekat hujung tu, iaitu ayatnya summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Allah mengatakan, kemudian kamu berpaling membelakangkan hukum hakam itu kecuali sebagian kecil dari kamu. Allah bagi tahu Bani Israel ni sikit saja yang ikut hukum hakam dalam kitab Taurat. Kebanyakannya mereka tak ikut. Okey, nanti dalam nota ini saya ada letakkan nota kedua, iaitu nak kenal orang Yahudi ini bagaimana, apa ciri-cirinya. InsyaAllah kita akan belajar selepas daripada ini. Jadi kita fokus terlebih dahulu tentang kitab Taurat. Kemudian pada ayat nombor 84 ada lagi hukum yang berikutnya, iaitu wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Okey, ayat nombor 84 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu ini mengusir sesama sendiri dari kampung kamu masing-masing. Maknanya orang Yahudi ni, nenek moyang orang Yahudi di kalangan Bani Israel, perangai mereka ni, kalau mereka bergaduh, mereka sanggup apa? Sanggup untuk halau keluar bangsa Yahudi itu sendiri. Dalam ayat ni juga Tuhan kata apa? Janganlah kamu menumpahkan darah sesama sendiri.
Jadi nenek moyang orang Yahudi ni, termasuklah Yahudi pada ketika ini, mereka bak bunuh ni bukan bunuh orang lain, mereka juga sanggup membunuh sesama sendiri. Jadi dalam kitab Taurat tu Allah dah kata dah, tidak boleh kamu membunuh sesama sendiri, dan tidak boleh kamu usir sesama sendiri. Sebab tu orang Yahudi dia sanggup tak usir orang Palestin? Sanggup. Sebab kalau bangsa mereka sendiri, nenek moyang mereka, dia boleh halau mereka keluar daripada tempat tinggal mereka, apatah lagi kalau dia bukan Yahudi. Nanti kita akan jumpa dekat ciri-ciri orang Yahudi. Mereka pandang kalau bukan bangsa Yahudi, bagi mereka, mereka boleh buat sesuka hati. Nanti kita akan belajar tentang Yahudi itu. Macam mana cara mereka berbunuh dan usir mengusir. Nenek moyang orang Yahudi dulu, tuan-tuan, kalau kita tengok hatta dalam sejarah Yahudi di Mekah pun, kalau dalam belajar sejarah Nabawiyah, sejarah Nabi, orang Yahudi ni mereka ada seteru dan mereka ada sekutu. Sebelum Nabi sampai dekat Madinah, kan sudah ada orang Arab dua kabilah dekat Madinah, Aus dengan Khazraj. Jadi Yahudi yang tiga ni, Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Bani Quraidah ni, mereka tak sekepala. Ada yang satu kabilah ni, Yahudi ni, dia sokong Aus, ada satu lagi dia sokong Khazraj. Mereka sanggup lawan sesama sendiri, janji mereka ada kepentingan. Itu nanti kita akan cerita dekat tentang orang Yahudi. Tetapi ayat ini cerita tentang nenek moyang orang Yahudi yang dahulu, iaitu di kalangan Bani Israel. Walaupun perangai nenek moyang mereka itu macam itu, sampailah ke hari ini ada Yahudi ini dia ikut sama macam nenek moyang mereka. Nanti kita akan ceritakan bagaimana Yahudi ini asal usul keturunan mereka. Baik, kemudian tuan-puan, kita lanjutkan lagi. Pada ayat ini ada hukum yang ke-9, iaitu membebaskan tawanan. Allah Ta'ala kata apa? Kalau ada tawanan, kamu kena bebaskan. Baik tuan-tuan, kita lanjutkan lagi. Kita tengok dekat surah, kita cepat ke sikit. Okey, kita tengok dekat surah Al-An'am. Terlompat sikit, tengok surah Al-An'am ayat 146 muka surat 147. Dalam kitab Taurat ada maklumat apa lagi? Okey, jumpa ya tuan-tuan, surah Al-An'am ayat 146. Okey, ayat ini Allah menyebut beberapa jenis makanan yang Bani Israel tak boleh makan. Okey. Wa 'alal ladina hadu harramna kulladhi dhufur. Allah mengatakan, dan kami haramkan ke atas orang Yahudi itu. Hadu tu orang Yahudi, segala binatang yang berkuku. Jadi dalam kitab Taurat sebenarnya sudah ada perintah tak boleh makan binatang yang berkuku. Okey, lepas tu Allah sebut lagi, wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumuhuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azm. Okey, ayat ni kita pernah baca lah, sebab tuan-tuan baca Quran jumpa ayat ni. Manakala kalau lembu dan kambing, Allah tak bagi mereka makan lemaknya, kecuali lemak itu yang ada di belakangnya, atau yang terkandung di dalam perutnya, atau yang ada bercampur dengan tulang. Kalau ada tulang, kan selalu makan sup tulang, lepas tu ada lemak kat tulang tu. Yang itu tak apa. Tapi kalau makan lemak sahaja, dalam kitab Taurat Allah tak bagi.
Jadi maklumat itu sebenarnya sampailah ke hari ini, sepatutnya orang Yahudi dia tak makan. Itu beberapa contoh. Tengok contoh yang lain tuan-tuan. Kita terus pergi kepada ayat surah An-Nisa. Tengok surah An-Nisa ayat 161. Muka surat 103 ayat ni. Tuan-tuan kena cari sikit, kena cepat sikit cari dia. Tak apa, ada nota tu boleh rujuklah. Okey. Dalam surah Nisa ayat 161 ni ada maklumat apa tentang kitab Taurat? Allah Ta'ala kata wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Tengok ya, Allah Ta'ala kata apa? Dan disebabkan mereka makan riba sedangkan mereka dilarang daripadanya. Maknanya dalam kitab Taurat memang Allah tak bagi mereka. Kemudian Allah Ta'ala juga kata kerana mereka memakan harta orang lain secara batil. Bukan sekadar riba, apa sahaja cara makan harta, menipu ke, eksploitasi ke, apa saja tak boleh, Allah haramkan dalam kitab Taurat. Tapi adakah Yahudi pada zaman ini mereka ikut kitab Taurat mereka? Siapa yang buat bank dunia? Apa yang dia buat? Riba, kapitalis, semua tu. Lepas tu kalau mereka ikut kitab Taurat tak boleh. Hatta kita pun tak dibenarkan makan riba lah. Ni kita dapat kitab Taurat. Baik. Maknanya kitab Taurat tu ada isu makanan, ada. Isu pasal keuangan, ada. Kita lanjutkan lagi tuan-puan. Kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 12, muka surat 109 ayat ini. Saya sebut sepintas lalu, sebab tu tetap perlukan nota untuk dirujuk. Dalam kitab Taurat Allah ada perintahkan apa lagi? Kita tengok ayat dia, kita lajukan. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian daripada Bani Israel, dan kami telah angkat 12 orang pemimpin. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama dengan kamu jika kamu mendirikan salat. Jadi kita dah sebut dah pasal salat, dah sebut. Lepas tu mereka kena tunai zakat pun dah sebut, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Dalam kitab Taurat Allah juga menggalakkan kepada mereka supaya mereka menginfakkan harta, sedekahkan harta. Nanti tuan-tuan kita akan tengok dalam tajuk Yahudi tu, orang Yahudi dia cakap apa tahu dekat Allah? Kita tahu dia cakap apa dekat Allah? Dia cakap Allah ni fakir. Tahu dia cakap pada Allah, Allah ni miskin. Sebab tu dia suruh orang, sebab tu Allah minta pinjamkan untuk Allah. Dan tuan tahu tak orang Yahudi ni kata apa pada Allah? Dia kata Allah ni bakhil. Ayat Quran itu ada. Tuan tengok dekat nota tu, nanti dekat bahagian Yahudi tu. So balik ni tengok sikit-sikit pasal kita akan belajar tentang Yahudi. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi. Kita tengok dalam suratul Ma'idah. Dalam suratul Ma'idah ayat nombor 32. Ayat 32 muka surat 113 ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Allah mengatakan Allah telah tetapkan hukum bagi Bani Israel, siapa membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana mereka membuat kerosakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Rupa-rupanya dalam kitab Taurat Allah sudah perintahkan apa? Jangan bunuh mana-mana manusia walaupun seorang tanpa sebab. Tuan dah bagi tahu dah.
Kalau kau bunuh seorang manusia, seolah-olah engkau telah bunuh manusia semuanya. Tapi kalau kau hidupkan satu manusia, engkau seperti menghidupkan manusia semuanya. Tapi ada orang Yahudi pada ketika ini, ada mereka ambil kisah. Mereka tidak mahu mengambil kisah. Tak kira budak kecil ke, orang tua ke, kenapa mereka buat macam tu? Kenapa mereka sanggup? Mereka tak berpegang kepada isi kandungan Taurat itu sendiri. Nanti kita akan tengoklah beberapa maklumat. Maknanya inilah isi kandungan kitab Taurat. Baik, kita lajukan lagi sikit. Okey, kita tengok dalam suratul Maidah juga, ayat 44 hingga 45, muka surat 115. Saya minta maaf pasal tak dapat nak bantu tuan-tuan tunjukkan slide dengan muka surat tu. Nanti insya-Allah hari ni kita kena buat muka surat tu secara manual. Saya mohon maaflah atas kesulitan yang tuan-tuan hadapi. Baik, surah Al-Maidah ayat 44 hingga 45, Allah mengatakan apa? Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyu wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Lepas tu kita ambil yang hujung tu, fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Tengok Allah kata apa dalam kitab Taurat. Allah Ta'ala kata, kami telah turunkan kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tu ada petunjuk, ada cahaya. Lepas tu Allah Ta'ala kata, para nabi yang ikut kitab Taurat tu, mereka akan gunakan kitab Taurat itu untuk menetapkan hukum hakam. Faham ya? Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Kitab Taurat itu ada hukum hakam. Maka para nabi-nabi terdahulu, mereka gunakan kitab Taurat itu untuk menetapkan hukum hakam. Baik, kemudian kita sambung lagi. Dalam kitab Taurat ni, Allah perintahkan kepada mereka, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. Ini Allah ajak kepada orang Bani Israel, takut kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Lepas tu dalam kitab Taurat ada maklumat apa? Jangan kamu tukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Nanti tuan-tuan, saya akan tunjukkan tuan-tuan bagaimana Bani Israel, hatta Yahudi pada zaman Nabi, mereka ubah kitab Taurat tu. Macam mana dia ubah? Macam mana dia sorok? Macam mana mereka taksirkan tak sama macam yang Allah maksudkan? Mereka ni tak kisah. Janji mereka ada kepentingan dapat habuan dunia, mereka sanggup langgar-langgarlah kitab Taurat ni. Bahkan tuan-tuan, kita akan belajar nanti, mereka sanggup jual nama Allah. Tuan-tuan tahu tak mereka sanggup jual nama Allah macam mana? Mereka kata, apa yang kami cakap ni, inilah yang Allah katakan. Mereka jual nama Allah. Nanti Allah akan jawab, mereka tu sengaja menggunakan nama Allah. Maksudnya zaman dulu sudah ada tunggang agama. Siapa yang buat tukang agama tu? Nanti kita akan jumpa ulama-ulama Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Nanti kita akan jumpa pada tajuk mereka mengubah kitab Taurat tu. Baik tuan-tuan, lepas tu dalam kitab Taurat ada satu lagi maklumat, adanya hukum qisas. Tetap hukum qisas, hukum timbal balas. Contohnya Allah Ta'ala kata apa? Dan kami telah tetapkan terhadap mereka dalam kitab Taurat bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, maknanya nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka ada qisasnya. Maksudnya kalau ada orang membunuh, balasan juga dia akan
bunuh. Kalau dia cederakan mata orang itu pun patut dicederakan. Kalau orang tu gigit dengan gigi, orang tu kena gigit juga dengan giginya. Ada dalam kitab Taurat. Jelas? Sebab tu jenayah antarabangsa apa golongan Yahudi ni memang sepatutnya kalau mereka ikut kitab Taurat, mereka kena ambil tindakan lah. Tapi apa yang berlaku, itulah Yahudi. Nanti kita akan pelajari insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, saya nak tunjukkan yang ni kita dah sebut dah tadi. Kemudian kita akan masuk kepada tajuk kesalahan-kesalahan orang Yahudi. Ini besok. Nanti tuan-tuan boleh baca sedikit demi sedikit maklumat dalam kitab Taurat tu, tentang kitab Taurat. Lepas tu esok terus kita masuk tajuk kesalahan orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Dia buat apa? Ada persamaan tak macam orang Islam dengan Quran? Nanti kita akan lihat insya-Allah. Baik tuan-tuan, itu saja pengisian ringkas pagi ni. Kalau tuan-tuan ada nota, tuan-tuan akan tengok dekat nota bercetak tu ada dua tajuk ya. Ada dua tajuk. Satu tajuk tentang kitab Taurat dan satu lagi tajuk tentang Yahudi menurut Al-Quran. Cuma muka suratnya enggak ada Pak. Mohon ampun dan maaf Pak. Ya. Sebab hantar di kedainya muka suratnya hilang. Okey. Tajuk Yahudi dalam Quran tu, dalam nota ini kita senaraikan ada lebih kurang ada berapa ciri? Ada 67 ciri. Dalam Quran Allah cerita orang Yahudi ni, ciri dia apa? Ada 67. Bukan 67 tu sebab itulah yang kita nak belajar lah. 67. Jelas tuan-tuan? Nanti balik tulis sikit muka surat tu. 1, 2, 3 sampai hujung InsyaAllah. Apa yang kita belajar ni tajuknya semua ayat Quran. Ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran. Kita akan ubah metod belajar lepas ni maksudnya lepas ni saya nak kita ubah, saya nak tunjuk satu cara nak belajar Quran dengan pilih satu topik. Kalau sebelum ni kita belajar surah, 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 surah. Kali ni kita ubah metodologi, kita nak pilih satu tajuk. Lepas tu kita kupas tajuk tu. Gunakan kepelbagaian ayat dalam Al-Quran. Antara tajuknya adalah Yahudi. Habis tajuk Yahudi, nanti kita akan belajar satu topik tentang munafiqun dalam Quran. Nota pun dah ada dah. Dah cuma nak print lah. Tapi kita habiskan dulu InsyaAllah. Baik tuan-tuan, harga dia ni RM23 ringgit Malaysia. Boleh bayar sebanyak 23 kali InsyaAllah. Ampun Okey, itu saja. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan pengisian pada pagi ni. Tapi sekurang-kurangnya kita tahulah dalam kitab Taurat tu ada maklumat apa. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.